Selamat malam, salam sejahtera, Wanakkam, Tachia Wan Chiang Hao. Kepada saudara YB Tan Kok Wai yang saya amat sanjungi, saudari YB Teresa Kok, saudara YB Philip Tan, ramai lagi di sini, saudara pengurusi majlis hari ini, saudara Wang Chun Hao, saudara Titus, saudara Sivakumar, saudara Santokh Singh, dan ramai lagi ahli-ahli majlis dan ketua-ketua kampung, dan juga tidak lupakan saudara perjuangan daripada PAS dan PKR. Selamat malam dan salam perjuangan. Tadi pengurusi majlis ada beritahu saya adalah bekas tahanan ISA. Saya selalu fikirkan diri saya datang daripada Universiti ISA, Kamunting, Taipei. Sebab apa? Guru-guru saya, Lim Kit Siang, Kalpa Seng, Lim Guaneng, semua datang daripada Universiti ISA. Maka bila saya dikatakan ISA, saya gembira dengan ISA. Terima kasih kepada BN kenapa masukkan saya dalam ISA. Sekarang saya sangat popular dah. Kalau saya pada 25 November 2007, Indra, kaum India yang dikatakan minoriti dalam negara ini turun beramai-ramai untuk menyuarakan hak mereka di Kuala Lumpur. Siapa yang zalim terhadap kita? Tapi malangnya ramai pemimpin yang dikatakan sebagai Indra telah cari jalan yang mudah. Jalan yang mudah untuk menggembirakan orang lain. Tidak lagi musuh utama adalah UMNO, mengutuk Pakatan Rakyat. Itu yang membuat saya terlalu sakit hati. Apabila pada 2008, dengar saja Indra, bukan saja India, Cina dan Melayu semua sokong Indra. Betul atau tidak? Di mana pergi? Di mana pergi? Mood itu, ya, hangkahan itu. Saudara Gobind Singh sedang datang menghalu-halukan YB Gobind Singh, lion daripada pucung. Seorang lagi yang sangat disanjungi. Beliau telah menyumbangkan tenaga, bukan saja beliau, bapa beliau, YB Lim Kit Siang, telah berusaha begitu banyak kali pergi masuk mahkamah untuk membebaskan kami. Semua tenaga pengorbanan mereka hari ini dilupakan hanya disebabkan satu golongan telah pergi sokong Barisan Nasional. Satu lagi golongan nak kata HRP untuk menanding secara bebas. Tapi yang benar-benarnya adalah Indra hanya sokong Pakatan Rakyat. Itu adalah benar. Wanakkam. Samudaya mungkin hari biar waziri yang nama lalu ngelam. Tamu ngelam satu kuda kapam. Iri keringat tadi ini. Satu kuda kapam. Wanakkam. Namalam. 2007 இந்திரா வென்ற போராட்டத்தில் இறங்கும் போது யாருக்கும் தனியா இவனுக்கு சீட்டு வேணும், இவன் குடும்பம் பணக்காரன் ஆகணும், இவனுக்கு இது வேணும், இவனுக்கு எது வேணும்னு சொல்லி போராட்டம் நடத்தல. நாம் சமுதாயத்தில் நமக்கு கல்வி வேணும், நமக்கு பொருளாதார வாய்ப்பு வேண்டும், நாம் உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டு விட்டன, நாம் ஓரம் கட்டுப்பட்டு விட்டோம். இந்த அம்னோ அரசாங்கம் நம்மளை துரத்தி நாம் உரிமைகளை பிடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றதுக்காக தான் அன்னைக்கு 2007 தெருவுக்கு போனோம். உண்மையா இல்லையா? ஆனா இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் மக்கள் சக்தின்னு சொல்லிட்டு அவன் காலில் போய் விழுந்து கிடக்கிறான். யாரை பார்த்து வெக்கமா இருக்கு? நாம் சமுதாயம் நம்ம பார்த்து வெக்கப்படணும். இன்னைக்கு இன்னொரு கூட்டம் வந்து இண்டிபெண்டா நிக்கிறான்றாங்க.
உண்மையிலே நம்ம சமுதாயத்துக்காக தான் போராடுறாங்களா? கேளுங்க. இன்னைக்கு மாற்றம் வேண்டும், மாறணும். நாம் சீனருடைய மலாய்க்காரர்களும் ஒன்று சேர்ந்தாதான் புத்ராஜையை நோக்க முடியும். இது எந்த ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கும் தெரியும். ஆனால் ஒரு கூட்டம் மட்டும் தனியாக நின்று கொண்டு நாம் மாற்றத்தை தனியாக காட்டுகிறோம் என்று வித்தை காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். வருகிற 22ஆம் தேதி செட்டிப்பாளையங்களில் ஒரு கூட்டம் போட்டு அங்கே அன்வாரை இழிவுபடுத்தணும் என்று சொல்லி காத்துட்டு இருக்காங்க. எதற்காக? அவங்க பிரபலமாகன்றதுக்காக நம்முடைய போராட்டத்தை அடகு வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்காக வேண்டி வருகிற 27ஆம் தேதி மே மாசம், அடுத்த மாசம் 27ஆம் தேதி மே மாசம் திரும்பவும் கோலம்பூர்ல இன்ட்ராஃப்ட் 2.0 ஆரம்பிக்கிறேன். இந்த கூட்டம் சாதாரண கூட்டமா இருக்காது. புரொஃபசர் ராமசாமி, தத்தோஜி தஸ்லிம், உண்மையான இந்திரா போராட்டவாதி கங்காதரன், நானும் சேர்ந்து பல நண்பர்கள், YB கோவிந்த் சிங் இருக்காரு. உண்மையான போராட்டவாதிகளோட வருகிற 27ஆம் தேதி மே மாசம் இதே வருஷத்துல திரும்பவும் இன்ட்ராப் எழும்பும். புதைக்கப்படவில்லை, புறப்படுகிறோம். Saudara-saudari sekalian, saya sebenarnya walaupun saya lama dalam DAP, saya percaya DAP kenapa? Sebab utama dalam DAP saja kita boleh sebutkan saudara Cina dengan saudara, saudara Melayu dengan saudara, saudara India dengan saudara. Kita anggap ahli-ahli DAP sebagai saudara kita. Bila satu tempat majoritinya kaum Cina, jika orang yang tanding adalah India, penyokong-penyokong DAP tidak pernah terfikir ini adalah Cina, ini adalah India, ini adalah Melayu. Dia hanya fikir satu saja, Malaysian for Malaysia. Maka mereka undi untuk roket. Betul atau tidak? So bila kita cakap maupun Indra maupun Pakatan Rakyat, mana-mana pas fikir. Bila kita memperjuangkan, kita berjuangkan hak-hak kita, kita ada matlamat besar, yaitu menuju ke Putrajaya. Jika Putrajaya tak ubah, tak guna kita bising begini banyak. Tak guna kita bayar dan datang beribu-ribu orang datang duduk dengar. Kita tahu guna. Kita nak ubahkan Putrajaya, ubahkan administration. Kita nak hantar, kita nak jadikan PM yang dikatakan sekarang Dato' Seri Najib sebagai ketua pemegang nanti. Bukan lagi PM. PM datang daripada Pakatan Rakyat. Itu akan berlaku tak lama lagi. So kita ada harapan dan matlamat besar. Jika kita masih lagi kucar kacir, kita masih lagi terfikir kita adalah yang besar, kita bergaduh sesama kita, khususnya dalam parti sendiri, kita bergaduh lagi dalam Pakatan Rakyat, tak guna. Tak guna saudara-saudari. Kita perlu berfikir, kita perlu tengok vision yang paling besar, matlamat yang begitu besar, yaitu menuju ke Putrajaya. Itu satu saja caranya. Kalau tadi tersangka kata sekolah Cina ada masalah, satu saja caranya, tukar DPM. Betul atau tidak? Kalau tak tukar Muhyiddin Yassin, masalah sama akan timbul dan timbul lagi. Kalau kita cakap corruption banyak, ya corruption masih lagi banyak. 54 tahun tak henti-henti corruption. Tapi dalam 4 tahun di Selangor kita nampak, di Penang kita nampak, tidak ada corruption. Dia kata syarikat pasir, saya sebagai pengarah syarikat pasir semesta, kumpulan semesta Sedia Berhad, saya patut beritahu anda, di kumpulan semesta Sedia Berhad ada directors, independent directors daripada Transparency International untuk tengok macam mana kita buat tenda. Begitu jelas-jelasnya kita mentadbir negara ini. Kita juga minta MACC officer datang duduk bersama kita apabila kita buka tenda. Hanya dia yang tak nak datang. Sebab dia takut nanti dimarah oleh bos-bos mereka. Nanti dia kena bagi jawapan bahawa kumpulan semesta bersih, sebenarnya bersih. Bukan seperti mereka.
Mereka sering kata syarikat mereka semua telah diaudit, dia baik, tapi apa yang berlaku kepada NFC? Lembu pun dia nak belikan kondominium untuk jaga. Kondominium dia untuk digunakan hanya untuk, mungkin tak tahu 10 juta punya kondominium untuk jaga lembu. Itu cara Barisan Nasional. Kalau Pakatan Rakyat menjadi kerajaan pusat nanti, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah janjikan education free for all until university level. Bukankah itu yang kita nak? Bukankah itu yang kita nak? Fikir dan tanya. Kita masih lagi gaduh. After SPM, where want to go? University, how much you have to pay? Private, how much we have to pay? Yes? Is it places in university? Kalau kita dapat 9A, 10A pun belum tentu kita ada tempat di universiti. Kalau dapat tempat pun belum tentu kita dapat PhD scholarship. Kalau tak dapat PhD scholarship belum tentu lagi PTPDN. Kalau dapat PTPDN kita jadi hutang untuk seumur hidup. Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberitahu bahawa jika Pakatan Rakyat ambil alih Putrajaya, PTPDN akan dihapuskan. Education will be free for until university. Itu adalah janji Pakatan Rakyat. Begitu kita nak dengar. Bukan kita nak dengar lembu mau jaga apa mau beli kondominium. Bukan itu macam. Bila dia kata negara kalau kita menuju ke Putrajaya, harga minyak akan turun. Baru-baru ni dijanji harga minyak akan turun, akan dikekal, tapi 10% naik juga. Pasal apa? Dia tak cukup untung lagi. Dia nak kumpul duit banyak-banyak lagi untuk election akan datang. Sebab dia fikir dengan adanya banyak makan malam, hamper, goodie sini, goodie sana, gula-gula, hamper semua, dia boleh beli kita. Betulkah Barisan Nasional boleh beli kita? Boleh dia beli? Fikir kawan-kawan, kalau dulu UMNO kata dia sudah angkat kontrak, orang Melayu hanya dijaga oleh UMNO, orang Cina hanya dijaga oleh MCA, orang India hanya dijaga oleh MIC. Betulkah kita telah dibelah? Kalau benar, kenapa orang Melayu masih lagi miskin begitu ramai? Kenapa begitu ramai orang Melayu sokong PAS dengan PKR? Kenapa begitu orang India sokong PKR dan DAP? Kenapa begitu Cina sokong DAP? Sebab kita sudah muak. Kita sudah tak percaya lagi MCA dengan MIC dan UMNO. Satu saja sebabnya. Kita tak boleh lagi terima. Tak boleh lagi terima cara Barisan Nasional menjajah negara ini. Begitu keangkuhannya begitu tinggi sekali. Dia panggil Cina, tengok Cina saja, balik Cina. Dia tengok India, balik India. Macam dia datang daripada pulau mana kita tak tahu lagi. Tapi itulah hakikat taiko-taiko daripada UMNO. Apabila kita tengok MCA dan MIC, mereka diam saja. Pasal apa? Mereka mandur. Mereka diam saja. Bila Dong Zong membuat perhimpunan yang begitu besar di Kakajang, minta apa dia minta? Bukan minta juta-juta, bukan minta bilion, bukan minta wang untuk saku, dia minta cikgu. Itu pun murid asing kata kita sudah lama belah orang Cina. Kita sudah lama belah sekolah Tamil. Dia cakap bohong, Dong Zong cakap semua bohong. Siapa yang cakap bohong? Siapa? DPM Muhyiddin Yassin yang cakap bohong. Dia tak pernah membela sekolah Cina dan sekolah Tamil. Baru-baru ini, di sini sikit, di sana sikit. Kata sini 20 juta, sana 5 juta, sana 3 juta, sana 1 juta. Baru-baru ini saja kita nampak. Itu pun pasal election. Kalau saudara dan saudari sekalian, kalau bahasa Imunda perlu dimartabatkan dan dikekalkan, kita hanya satu peluang saja, kita bersama PAS. PAS lebih sokong kita. Kita bersama PKR, kita bersama DAP. Hanya Pakatan Rakyat yang boleh membela bahasa ibunda kita.
Itu adalah janji-janji daripada ketua-ketua begitu. Tapi kita tak pernah ada janji daripada Barisan Nasional. Mereka punya janji semua kosong. Baru-baru ini Dato' Seri Nazib dekat Sungai Petani, begitu terbukanya minta maaf dengan masyarakat. Jika kita mau minta maaf, kita perlu tahu apa pasal kita minta maaf. Kita perlu buat salah dulu untuk minta maaf. Betul atau tidak? Tapi tak pernah beritahu apa pasal dia minta maaf. Sebab dia tak tahu apa yang dia buat salah. Sebab mereka terfikir selama-lamanya mereka tak buat salah. Mereka hanya fikir satu saja, macam mana mengundi, macam mana memenang kita undi kita. Itu saja pemikiran mereka. Saudara dan saudari sekalian, saya sebagai pemimpin Indraf dan juga sebagai wakil daripada DAP, saya menyuruh, sekiranya kita masih lagi berpuak-puak hanya untuk menyuarakan satu kaum saja, satu etnik saja, tak berbaloi. Kita perlu bersatu, kita mula perlu berfikir, kita adalah orang Malaysia. Kita adalah juga, bila kita cakap India, kita cakap Melayu, kita cakap Cina, kita jangan lupa juga Sabah dan Sarawak. Kita perlu berfikir satu saja, kita orang Malaysia. Baru kita dapat benar-benar terima saudara dan saudari sekalian. Bila berfikir begitu, kita tidak ada halangan. Kita tidak nampak halangan untuk ke Putrajaya. Jangan kita was-was lagi dengan saudara dan saudari sekalian. Kita perlu apa jua calon yang akan nanti dipilih di Sungai Pelik maupun di seluruh negara. Kita matlamat kita satu saja. Itu bukan calon daripada DAP. Kita perlu berfikir itu bukan dari calon daripada PKR. Itu bukan calon daripada PAS. Kita hanya perlu fikirkan itulah calon harapan untuk menumbangkan Barisan Nasional. Itu saja kita perlu fikir. Vanakkam, சகோதர-சகோதரிகளே, திரும்ப உங்களுடைய சந்திக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். என்றைக்குமே அந்த இன்ட்ராஃப் என்ற சிந்தனைகளும் சீரிய சிந்தனைகளும் நமது உரிமைகள் என்றைக்கும் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது என்ற மனப்பான்மையில் என்றுமே இருக்கிறோம். ஆனால் நாம் ஒன்று மட்டும் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். வெறுமனமே நமக்கென்று ஒரு சிந்தனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஒண்டியா போயிட்டோம்னா சமுதாயம், மாபெரும் சமுதாயம் நம்மளை மன்னிக்காது. இன்றைக்கு நமக்கு பட்டம் கிடைக்கல, நமக்கு பதவி கிடைக்கலன்னு சொல்றதுக்காக நாம் ஒரு தனி கூட்டம் தனி இது செய்து போயிட்டு இருந்தோம்னா வருங்கால சந்ததியோட எதிர்காலம் காணா போயிடும். அது நீங்கள்லாம் மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாழ்க இன்ட்ராஃப், ஹீரோ பக்கத்து ராயன். Terima kasih.